الفاتحة إلى حضرة حبيبنا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أصحابه وقرابته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلدين في الدين، ثم إلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء المحققين والقراء وأئمة الحديث والمفسرين وسادتنا الصوفية المحققين، وخصوصا إلى روح المؤلف صاحب هذا الكتاب وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها، شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesempatan kepada kita untuk kita menyambung perbincangan kita di dalam kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah bagi al-alim al-allama Asy-Syaikh Muhammad Samir bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Pada kata musannif faslun, iaitu fasal yang ke-11, syurutul wudu'i 10, iaitu syarat-syarat bagi sahnya wudu itu ada 10. Jadi setelah mana musannif rahimahullahu ta'ala telah bincangkan sebelum ini tentang perbahasan rukun-rukun wudu, kemudian dia bincang pula perbahasan tentang mandi dan juga perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Pada malam ini kita bincangkan pula pada perbahasan syarat-syarat bagi mengesahkan wudu. Begitu jugalah semua syarat yang kita akan bincang pada malam ini merupakan syarat yang sama bagi sahnya mandi wajib yang telah kita bicarakan pada minggu lepas. Oleh kerana syarat itu adalah syarat yang sama, sebab itulah musannif rahimahullah pengarang mentakhirkan, mengkemudiankan perbahasan tentang syarat-syarat sah bagi wuduk dan juga syarat-syarat sah bagi mandi. Kerana perkara yang sama, supaya tidak berulang beberapa kali, maka didatangkan perbahasan syurutul wuduk selepas daripada perbahasan tentang perkara yang mewajibkan mandi, kerana ia adalah syarat yang sama juga bagi sahnya mandi wajib. Maka kata musannif, syarat yang pertama iaitu al-islamu. Syarat pertama bagi sahnya wuduk itu adalah Islam. Maka tidak sah wuduk ataupun mandi wajib bagi orang kafir, kerana mandi ataupun wuduk ini merupakan ibadat badaniyah yang berhajat kepada niat. Maka orang kafir bukanlah ahli bagi niat, maka tidak sah ibadat yang kita bangsakan badaniyah, yang bangsa badan ini daripada orang kafir. Itu syarat yang pertama, mesti masuk agama Islam. Syarat yang kedua kata musannif wat-tamyizu. Syarat yang kedua, mestilah seseorang itu ada sifat tamyiz, iaitu boleh membezakan antara baik dan juga yang buruk. Jadi tamyiz adalah satu sifat yang mana para ulama rahimahullahu ta'ala telah berbeza pandangan. Apakah dhabit, cara kita nak kenal seseorang budak ataupun seseorang manusia itu ada sifat tamyiz.
Yang mana kalaulah dia ada sifat tamyiz ini, kita namakan dia adalah mumayyiz. Orang yang ada sifat tamyiz, kita namakan sebagai mumayyiz. Jadi apakah dhabit bagi seseorang itu telah sampai satu tahap umur yang kita boleh kata dia ni mumayyiz, dia berakal. Jadi setengah para ulama menyatakan sekiranya seseorang itu faham apa yang dikatakan orang lain, kemudian dia dapat jawab balik persoalan tersebut, maka seseorang itu telah dikatakan mumayyiz. Contohnya budak kecil, apabila kita tanya sesuatu perkara, dia boleh respon. Dia ada tindak balas kepada soalan yang kita nyatakan, maka budak itu telah kita katakan telah sampai umur tamyiz. Biasanya umur tamyiz ini para ulama nyatakan dalam lingkungan 7 ataupun 6 tahun. Dia tengoklah atas kecerdasan minda budak tersebut. Ada budak yang awal umur tamyiznya, ada budak yang lewat umur tamyiznya mengikut kepada kecerdasan akal fikiran dia. Jadi cara pertama kita nak kenal, kalaulah dia ni faham perkataan orang lain dan dia boleh jawab, itu dah telah dikira sebagai mumayyiz. Ada setengah ulama katakan kalaulah seorang budak itu boleh makan, ataupun dia minum, ataupun dia istinja dengan sendirinya, tanpa ada pertolongan bantuan daripada orang lain, maka budak tu telah dikatakan mumayyiz. Dia dah boleh untuk ambil wuduk, dia telah boleh untuk sembahyang. Jadi ibu bapa tak tolong dia nak ambil wuduk, tak bantu dia untuk dia makan ataupun minum, maka dia dah boleh buat perkara itu sendiri, maka ketika itu budak itu telah sampai umur tamyiz. Ada setengah ulama kata dia ni boleh beza antara kanan ataupun kiri, maka itu pun telah dikira sebagai mumayyiz. Kemudian ada setengah ulama lagi nyatakan sekiranya kita bagi buah tamar dan juga jamrah. Tamrah dan juga jamrah. Jamrah ini adalah batu api. Jadi kalau kita bagi tamrah iaitu buah tamar dan juga batu api iaitu jamrah, dia boleh bezakan antara tamar dan juga batu api. Dia boleh tahu, oh tamar ini boleh dimakan, jamrah ini tak boleh dimakan. Maka ketika itu budak itu telah sampai umur tamyiz. Jadi syarat untuk kita sah wuduk ataupun mandi wajib, mestilah seseorang itu telah sampai kepada satu tahap yang dikatakan mumayyiz. Maka tidak sah sesuatu ibadat antaranya wuduk ataupun mandi wajib bagi budak-budak kecil ataupun orang gila, kerana mereka ini bukan ahli bagi niat. Kerana kita telah nyatakan sebelum ini, maqasidun niyah yang pertama iaitu boleh membezakan antara adah dan juga ibadah. Maka tidak ada cara yang lain untuk membezakan antara adah dan juga ibadat, melainkan kena ada niat. Maka seorang budak kecil yang tidak ada tamyiz, begitu juga orang gila, dia tidak boleh nak bezakan antara perkara baik dan perkara buruk. Maka apatah lagi dia boleh membezakan antara ibadah dan juga adah. Maka ketika itulah para ulama menyatakan tidak sah ibadat, iaitu wuduk ataupun mandi wajib bagi mereka yang tidak ada sifat tamyiz. Kemudian kalau kita perhatikan dua sifat ini, iaitu Islam dan juga tamyiz, merupakan dua syarat yang mesti ada pada setiap jenis ibadat. Tak kira lah apa jenis ibadat sekalipun, dua syarat yang utama yang mesti ada, mestilah seseorang itu Islam dan juga tamyiz. Kalaulah kita katakan mandi, itu adalah ibadah, maka mesti Islam dan juga tamyiz. Kalaulah kata sembahyang, maka syarat utama bagi orang yang nak sembahyang, mestilah dia ini beragama Islam dan juga tamyiz. Apalagi ibadat, iaitu contohnya kita mengeluarkan zakat, ataupun kita berpuasa pada bulan Ramadan, puasa sunat ataupun puasa wajib. Semua jenis ibadat berhajat kepada dua syarat utama ini, iaitu Islam dan juga tamyiz. Kerana setiap jenis ibadat memerlukan kepada niat, maka orang yang bukan Islam dan juga orang yang tidak tamyiz, mereka bukan ahli bagi niat, maka tidak sahlah ibadat tersebut daripada mereka berdua. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, syarat yang ketiga, wan naqa'u anil haidi wan nifas, iaitu suci daripada keluar darah haid dan juga keluar darah nifas. Jadi barang siapa yang keluar darah haid dan juga keluar darah nifas, maka tidak sahlah wuduk, begitu jugalah tidak sahlah mandi wajib dia. Maka tidak sah kalaulah seseorang itu mandi keluar darah haid ataupun dalam keluar darah nifas. Kerana perkara tersebut merupakan perkara yang mawani', perkara yang menghalang bagi ibadah. Kemudian para ulama menyatakan begitu jugalah suci daripada setiap perkara yang menafikan bagi ibadat. Contohnya,
kita keluar air kencing, keluar sesuatu daripada dua kemaluan kita, maka perkara itu juga boleh menafikan ibadat kita. Maka kalaulah seseorang itu mengambil wuduk, pada masa yang sama keluar sesuatu daripada dua kemaluan dia, maka ketika itu tidak sahlah ibadat dia, iaitu tidak sahlah wuduk dia tersebut. Akan tetapi para ulama menyatakan ada suatu masalah yang dikecualikan, iaitu pada masalah orang yang sentiasa berhadas. Antara lain iaitu perempuan yang keluar darah istihadah ataupun perempuan yang keluar darah fasad, yang kita namakan orang yang mustahadah. Perempuan yang sentiasa keluar darah fasad, mereka dibolehkan untuk berwuduk dengan syarat niat mereka untuk mengharuskan sembahyang. Walhal ketika mana mereka berwuduk, hadas sentiasa keluar, maka itu menafikan bagi wuduk. Maka kalau ikut kaedah ibadat, wuduk mereka itu tidak sah kerana ada perkara yang menafikan bagi ibadat tersebut. Akan tetapi oleh kerana darurah yang memerlukan mereka untuk berwuduk, maka para ulama menyatakan sah wuduk bagi mereka yang keluar darah istihadah untuk mereka berwuduk. Akan tetapi wuduk mereka itu bukanlah untuk mengangkat hadas, tetapi hanya mengharuskan sembahyang, sebagaimana yang telah kita bincangkan pada perbahasan niat bagi wuduk sebelum ini. Begitu jugalah bagi mereka yang kencing tidak lawas, yang kita namakan dalam bahasa Arab sisil baul, ataupun orang yang sentiasa keluar angin daripada kemaluannya, yang kita namakan sebagai sisil rih. Maka ketiga golongan ini dibolehkan untuk berwuduk walaupun ada perkara yang menafikan bagi wuduk mereka itu, kerana ada hajah dan juga darurah bagi mereka. Kemudian syarat yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, iaitu kita suci daripada perkara-perkara yang menghalang sampainya air kepada kulit seseorang. Jadi apabila ada sesuatu yang menghalang pada kulit seseorang daripada sampainya air, maka ketika itu tidak sahlah wuduk seseorang tersebut. Maka perkara yang menghalangi air ini ada banyak perkara lah, antara lainnya kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku manusia, yang selain daripada peluh ataupun selain daripada mereka yang terpaksa ataupun bergelumang dengan perkara tersebut, sebagaimana telah kita nyatakan pada perbahasan wuduk sebelum ini, maka dimaafkan oleh mereka itu. Adapun bagi orang lain, kalaulah ada sesuatu perkara yang menghalang air walaupun di bawah kuku dia, ataupun ada plaster yang tertampal pada kulit dia, maka wajib untuk dia menghilangkan perkara tersebut supaya air dapat sampai kepada kulit manusia tersebutlah, untuk mengesahkan basuhan air wuduk dia ataupun mandi wajib yang dia ambil tadi. Jadi sekiranya ada pada anggota tubuh kita perkara yang menghalangkan air, maka tidak sahlah ibadat tersebut. Akan tetapi ada kadang-kadang pewarna ataupun dakwat kita menulis, yang mana dakwat tadi boleh air sampai kepada kulit kita, maka ketika itu tidak ada masalah, boleh kita berwuduk walaupun ada kesan-kesan dakwat pada anggota kulit kita tadi, kerana air boleh sampai kepada anggota kulit kita. Adapun sesuatu yang menghalang, contohnya lemak yang keras, minyak yang keras yang ada pada anggota tubuh kita, ketika itu bila kita basuh air, maka air tidak kena kepada kulit, kerana perkara tadi itu adalah satu penebat bagi air, maka ketika itu tidak sahlah wuduk ataupun mandi wajib bagi seseorang tersebut. Maka kita kena sentiasa perhatikan perkara ini baik-baik, supaya amal ibadat kita khususnya dalam bab taharah dapat kita jaga, supaya segala amal ibadat kita yang kita buat yang berpandukan kepada taharah itu adalah sah. Maka rugilah bagi mereka yang tidak menjaga kebersihan di dalam tubuh badan mereka, yang mana boleh menyebabkan ibadat mereka juga tidak sah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala pada syarat yang kelima, wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a, maka tidak ada sesuatu yang ada pada anggota yang boleh merubahkan air, yang boleh merubahkan sifat air mutlak tersebut. Jadi jika ada sesuatu perkara yang ada pada tubuh badan kita yang boleh menyebabkan air yang kena pada anggota itu berubah sifat,
Yang ni sama ada warna, rasa ataupun warna dia, bau, warna, rasa ataupun bau air tersebut boleh berubah dengan sebab perkara tersebut ada pada anggota kita, maka ketika itu tidak sahlah wudu ataupun mandi wajib yang dia ambil. Contohnya ada dakwat ataupun bedak yang tebal. Contohnya perempuan-perempuan yang makeup tu tebal sangat, yang menyebabkan kalaulah kita sentuh air kepada anggota tubuh muka dia, menyebabkan berubah sifat air. Bila kita basuh muka itu menyebabkan air berubah warna. Contohnya gincu dia tu tebal sangat, ataupun dia pakai bedak muka yang tebal yang boleh merubah sifat-sifat air, maka ketika itu tidak sahlah wuduk yang dia ambil, maka wajib bagi dia untuk menghilangkan dahulu perkara-perkara tersebut. Maka dia kena basuh dulu, barulah dia ambil wuduk ataupun dia mandi wajib. Akan tetapi kalaulah perkara tadi itu sedikit yang tidak merubah sifat air, contohnya dia ada bedak di muka, tetapi kalaulah kita basuh muka tersebut, air tadi tidak berubah pun, tidak jadi warna keruh, maka ketika itu tidak ada masalah, dimaafkan bagi dia. Maka wuduk yang dia ambil ataupun mandi yang dia buat tadi dikira sah. Maka perhatikanlah perkara ni baik-baik, khususnya bagi perempuan yang mana bermakeup tebal tu, kena perhatian sikit perkara tersebut. Kemudian kata musannif, syarat yang keenam, wal ilmu bi fardiyatihi, iaitu dia ada pengetahuan tentang kefarduan bagi wuduk. Yakni dia tahu bahawa wuduk ini adalah satu perkara yang wajib untuk dia lakukan supaya sah ibadat dia. Jadi kalau dia nak sembahyang mesti kena berwuduk, maka dia tahu perkara tersebut. Maka ketika itu sahlah ibadat seseorang tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang ragu tentang kefarduan wuduk, ataupun dia beriktikad, ataupun dia berpegang dalam hati dia, dia kata wuduk ini tidak wajib, hanya sunat sahaja, ataupun harus. Maksudnya kalau dia nak sembahyang boleh dia nak berwuduk, ataupun dia tidak berwuduk. Maka ketika itu kalaulah dia berwuduk, tidak sah wuduk dia tadi, kerana dalam hatinya tidak ada perkara yang dia sabit, dia jazam tentang kefarduan bagi wuduk tersebut. Jadi disyaratkan untuk seseorang yang ambil wuduk untuk dia mengetahui tentang kefarduan bagi wuduk tersebut. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kemudian syarat yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, iaitu wa alla ya'taqida, bahawa dia tidak menganggap, dia tidak beriktikad bahawa fardhan min furudihi, salah satu fardu daripada fardu-fardu wuduk itu adalah sunnah. Yakni kita telah tahu bahawa di dalam wuduk ini ada rukun dia. Ada perkara yang wajib kita laksanakan yang kita namakan sebagai rukun ataupun fardu. Kita telah bincang pada minggu-minggu yang lalu. Maka kalaulah seseorang itu beriktikad bahawa salah satu fardu daripada fardu-fardu wuduk ataupun rukun-rukun wuduk itu adalah sunnah, maka ketika itu tidak sahlah wuduk yang dia ambil, kerana dia telah meletakkan martabat yang lebih rendah bagi perkara tersebut. Jadi fardu ini merupakan martabat yang tinggi, tiba-tiba dia letak perkara tadi sebagai sunnah ataupun perkara tadi tidak wajib, maka ketika itu tidak sahlah amal yang dia laksanakan. Jadi kalaulah perkara tadi itu rendah, kita iktikad sebagai tinggi, tak ada masalah. Maka pada masalah ini tak dapat tidak, ada 3 cara bagi seseorang tersebut untuk mengesahkan wuduk yang dia ambil. Satu caranya, dia boleh bezakan antara rukun wuduk ataupun perkara tadi bukan rukun wuduk. Contohnya dia kata basuh muka ini adalah rukun. Dia tahu itu adalah rukun, maka okey, tak ada masalah. Kemudian basuh telinga ini adalah sunnah. Dia tahu itu adalah sunnah. Kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak jadi masalah pada wuduk dia. Maka kita tahu. Maka bagi orang yang boleh membezakan antara rukun dan juga sunat di dalam wuduk, maka sahlah wuduk dia. Itu cara yang pertama. Ataupun cara yang kedua, dia beriktikad, dia berpegang bahawa semua perbuatan di dalam wuduk tadi adalah fardu, adalah rukun yang wajib dia laksanakan supaya wuduk dia tak disah. Maka bagi orang ini sah wuduk dia, kerana dia telah menganggap semua perkara yang di dalam wuduk tadi perlu dia laksanakan. Jadi dia tidak merendahkan martabat rukun kepada sunnah ataupun perkara yang harus yang tidak wajib dia laksanakan. Jadi ketika ini dia seolah-olah telah melakukan segala perkara-perkara yang ada di dalam wuduk, maka ketika itu sahlah wuduk dia.
Ataupun bagi golongan yang ketiga, dia tahu bahawa di dalam wuduk ni ada fardu dan juga ada sunnah. Tetapi dia tidak boleh bezakan antara fardu dan juga sunnah secara ta'yin, secara terperinci. Contohnya apabila seseorang itu ditanya tentang basuh muka. Dia boleh katakan bahawa di dalam wuduk ni ada perkara wajib dan juga perkara sunat. Tetapi bila kita kata muka ni adalah fardu ataupun sunat, dia kata saya tidak tahu. Tetapi dalam wuduk ni adalah perkara wajib dan juga perkara yang sunat. Maka bagi golongan yang ketiga ini, yang mengetahui adanya fardu dan juga sunat di dalam wuduk, tetapi dia tak boleh nak bezakan, maka ketika itu sah bagi wuduk yang dia ambil di sisi Imam Ibn Hajar dan juga Imam Romli bagi orang yang ammi, iaitu orang yang biasa. Adapun di sisi Imam Romli, dia nyatakan bahawa hanya sah bagi orang ammi. Adapun orang yang alim, orang yang belajar, maka tak dapat tidak dia kena tahu bahawa salah satu daripada perbuatan-perbuatan wuduk itu mestilah sama ada rukun ataupun perkara yang sunat. Jadi kalaulah seseorang itu dia tak dapat bezakan, akan tetapi dia tahu bahawa di dalam wuduk itu ada rukun ataupun ada yang sunnah. Tetapi dia tak boleh nak bezakan secara ta'yin, secara spesifik pada sesuatu perbuatan wuduk tadi, maka ibadat dia dikira sah, maka wuduk dia tadi pun tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya sebagaimana dinyatakan oleh musannif, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, bahawa dia tidak menganggap salah suatu daripada rukun-rukun wuduk itu secara spesifik sebagai sunnah. Kerana pada ketika itu dia telah meletakkan martabat yang wajib jadi tidak wajib, maka dia tak lakukan. Maka ketika itu tidak sahlah wuduk yang dia ambil. Itu syarat yang ketujuh. Mudah je lah syarat ni. Kemudian syarat yang ke-8, wal ma'ut tahur, iaitu kita menggunakan air yang suci, air yang mutlak, iaitu air yang tidak dikaitkan dengan qaid yang lazim. Jadi air ni ada banyak cabangan lah, ada banyak jenis. Sama ada air yang tidak dikaitkan lazim, maksudnya dia tidak ada qaid yang langsung. Contohnya air yang biasa. Bila kita ambil air, maka kita kata ini adalah air. Kita tak kaitkan, kita tidak katakan air ni air gapo, maka boleh kita ambil wuduk dengan air tersebut. Ataupun air yang ada qaid yang munfak, iaitu air yang ada sifat yang boleh kita bezakan. Contoh air yang qaid dengan munfak ni, iaitu contohnya air yang berada di dalam perigi. Jadi air yang berada dalam perigi ataupun air yang daripada sungai, ketika mana air tersebut berada pada tempat itu, maka kita namakanlah air itu air sungai ataupun air perigi. Tetapi apabila kita keluarkan air tadi ke dalam cawan misalnya, ataupun ke dalam bekah, kita tak namakan lagi air itu adalah air sungai ataupun air perigi. Maka ketika itu sah untuk kita ambil ibadah ataupun kita bertaharah menggunakan air tadi, kerana air tadi merupakan air yang dikaitkan dengan qaid yang munfak yang boleh kita pisahkan. Adapun air yang qaid yang lazim, qaid yang tidak boleh kita pisahkan. Contohnya air Milo ataupun air teh. Jadi air tersebut bila kita minum, confirm kita akan kata air itu adalah air Milo. Kita tak boleh nak pisahkan. Kita tak boleh nak kata ini adalah air biasa. Sebab bila kita minum, kita akan kata ini adalah air Milo. Maka air yang menggunakan qaid yang lazim, maka ketika itu tidak boleh untuk kita berwuduk ataupun kita mengambil jadikan sebagai air untuk kita mandi wajib. Jadi air yang kita boleh gunakan untuk bersuci hanyalah satu, iaitu air yang tahir dan juga mutahhir, iaitu yang kita namakan air at-tuhur, air mutlak. Jadi air mutlak ni ada dua jenis lah, sama ada air yang tidak dikaitkan secara langsung, yakni air semata-mata air, ataupun air yang dikaitkan dengan qaid yang munfak, qaid yang boleh kita pisahkan. Contohnya yang sebagaimana saya nyatakan tadi, kalaulah air tadi itu berada dalam sungai, kita namalah air tadi dalam sungai, air sungai. Tetapi bila kita telah keluarkan air tadi ke dalam cawan misalnya, kita tak namakan lagi itu adalah air sungai. Kita sendiri tak boleh nak kata ni air sungai ke ataupun air apa, sebab kita dah kata ini adalah air. Jadi itu adalah qaid yang munfak yang boleh dipisahkan daripada air tersebut. Adapun air yang kita tak boleh nak pisahkan sifat dia daripada air tersebut, misalnya air Milo. Bila kita minum, confirm kita akan kata ini adalah air Milo, ataupun air teh, ataupun air mawar. Air mawar ni air warna jernih macam biasa, tetapi bila kita bau air tersebut, ini adalah air mawar. Confirm bila kita tengok, kita dah kata itu adalah air mawar ataupun air Milo. Maka sifat tadi tu tidak boleh dibezakan daripada air, kita tak boleh pisahkan.
maka air yang jenis yang ketiga ini tidak boleh untuk kita buat bersuci, sama ada untuk berwuduk, untuk menghilangkan najis, ataupun untuk kita mandi wajib. Itu syarat yang ke-8, mestilah kita menggunakan air yang mutlak ataupun air yang suci. Kemudian syarat yang ke-9 dan juga syarat yang ke-10, wadukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadathi, iaitu masuknya waktu sembahyang dan juga mualah bagi orang yang sentiasa berhadas. Kita telah nyatakan tadi, orang yang sentiasa berhadas iaitu orang yang istihadah, orang yang sentiasa keluar darah fasad ataupun darah istihadah, ataupun orang yang silsil baul yang sentiasa keluar titisan air kencing daripada kemaluan dia, ataupun orang yang silsil rih, iaitu orang yang sentiasa keluar angin daripada kemaluan dia. Boleh jadi dalam 2-3 minit keluar angin, boleh jadi keluar air daripada kemaluan dia. Jadi dia sentiasa berada di dalam hadas, maka disyaratkan bagi orang ini untuk mengesahkan ibadat dia bahawa dia mesti menunggu masuknya waktu sembahyang, kemudian barulah dia boleh untuk ambil wuduk. Kerana ibadat dia tadi itu atas jalan darurah, maka tidak ada darurah sebelum daripada masuknya waktu. Jadi kalaulah dia ambil wuduk sebelum daripada masuk waktu sembahyang, maka apakah hajat untuk dia berwuduk ketika itu? Jadi dia tidak ada keperluan untuk dia berwuduk ketika itu. Jadi yang menjadi keperluan bagi orang yang daimil hadas untuk dia mengambil wuduk ialah apabila masuknya waktu bagi sembahyang. Maka ketika itulah wajib bagi dia untuk berwuduk. Maka menjadi kewajipan bagi orang yang sentiasa keluar hadas tadi, apabila telah masuknya waktu sembahyang, perkara pertama yang perlu dia lakukan ialah dia kena sucikan anggota kemaluan dia daripada najis yang keluar tadi. Kalaulah najis yang keluar itu adalah kencing yang tak lawah misalnya, maka dia kena basuh dulu kemaluan dia daripada air kencing tadi. Kemudian dia ikat kemaluan dia ataupun dia sumbat kemaluan dia dengan kapas ataupun kain ataupun dengan tisu misalnya. Kemudian diikat. Kemudian barulah dia berwuduk. Kemudian apabila telah selesai dia wuduk, seterusnya dia masuk kepada sembahyang. Secara mualah berterusan, dia tidak boleh rehat antara perkara tersebut. Sebab ibadat dia tadi itu atas jalan istibahatis solah, untuk mengharuskan sembahyang sahaja. Dia tidak terangkatlah hadas bagi orang yang daimil hadas, kerana hadas dia sentiasa keluar. Jadi kalau nak ikutkan daripada orang lain, orang yang sihat, apabila keluarnya sesuatu najis ataupun sesuatu perkara daripada dua kemaluan dia, maka batallah wuduk dia. Akan tetapi oleh kerana dia ni ada penyakit yang menyebabkan sentiasa keluar perkara tersebut, maka syarak telah bagi kelonggaran bagi dia untuk beribadat. Maka caranya begitulah, apabila masuknya waktu sembahyang, perkara pertama yang perlu dia lakukan adalah dia kena sucikan kemaluan dia daripada najis yang keluar. Kemudian apabila telah suci, dia balut ataupun dia sumbat kemaluan dia tadi itu dengan kain ataupun kapah. Kemudian apabila telah selesai, dia terus melaksanakan ambil wuduk ataupun air sembahyang. Kemudian apabila telah selesai, dia terus melakukan ibadat sembahyang. Sebab itu dia katakan wal muwalatu lidaimil hadas. Jadi mualah ni macam mana? Dobit bagi mualah iaitu apabila kita basuh anggota kedua sebelum daripada keringnya anggota yang pertama, maka itu adalah dobit. Cara kita nak cam itu adalah mualah berterusan. Bukanlah dengan maksud kena buat straight, tak boleh rehat langsung, tu tidak. Dengan maksud kalaulah kita basuh anggota kedua, anggota pertama tadi tu masih lagi tidak kering, berdasarkan suhu yang mu'tadil, suhu yang sederhana. Kalaulah kita basuh anggota yang pertama, kemudian anggota tadi tidak kering lagi, kemudian baru kita basuh anggota yang kedua, maka itu masih lagi dikira sebagai mualah. Jadi mualah iaitu apabila kita basuh anggota kedua sebelum keringnya anggota pertama, mengikut kepada suhu yang sederhana lah, tidak terlalu kering dan juga tidaklah terlalu lembab. Jadi pada tempat yang terlalu kering, misalnya di padang pasir, kemungkinan tempoh mualah dia adalah lebih sedikit kan. Jadi itu tidak dikira. Jadi dikiranya adalah pada suhu yang mu'tadil, sekira-kira berapa minit. Kalaulah kita basuh mukanya, kemudian bila nak basuh tangan, basuh tangan tu muka masih lagi basah, maka itu adalah dikira mualah.
Jadi mualah disyaratkan hanya bagi orang yang daimil hadas. Adapun orang yang sehat yang bukan daimil hadas tidak disyaratkan mualah berterusan pada basuhan anggota wuduk dia tadi. Jadi kita yang sehat tak ada masalah. Contohnya kita basuh muka, kemudian kita basuh tangan. Kemudian kita masih lagi tidak ingin basuh kepala kita. Kita tak nak lagi sapu kepala kita, tak ada masalah. Kita buat perkara yang lain, kemudian kita sambung balik anggota wuduk kita tadi, tak ada masalah kerana tidak disyaratkan untuk kita mualah antara perbuatan wuduk bagi orang yang sehat, tak ada masalah. Cuma disunatkan sahaja bagi orang berwuduk untuk dia mualah, iaitu untuk berterusan antara basuhan anggota-anggota wuduk dia itu tadi. Itulah sebuah sedikit perbahasan tentang syarat-syarat sahnya wuduk. Ada 10 perkara. Ada pun perbahasan-perbahasan yang lebih tinggi, itu boleh dibicarakan pada kitab-kitab yang lebih musalah. Ini kitab yang ringkas, kita pun bicara lebih kurang sajalah. Agak-agaknya rasanya pehel lah kot perkara yang kita bincangkan pada malam ini. Perkara ni perkara biasalah yang kita tengok. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala sambung pada perbahasan yang selanjutnya pada fasal yang ke-12, nawakidul wudu'i arba'atu asya'a, iaitu nawakidul wudu' arba'atu asya'a, perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada empat perkara. Nawakid samalah juga dengan mubtilat dalam bahasa Arab. Nawakid samalah istilah yang diguna pakai, iaitu perkara-perkara yang membatalkan bagi wuduk. Yang ni perkara ini kalaulah dia ada, boleh menyebabkan wuduk yang kita ambil terbatal pada waktu tersebutlah. Contohnya yang dinyatakan selepas ini ada 4 perkara lah. Kita tengok teruslah mudah. Perkara pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-maniyya. Itu matan yang dinyatakan oleh musannif. Musannif katakan al-khariju min ahadis sabilaini, iaitu keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan, iaitu min kubulin aw duburin, sama ada daripada kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang, iaitu daripada dubur. Sama ada yang keluar tadi itu rihun aw ghairuhu, sama ada yang keluar itu tadi dalam bentuk angin ataupun selain daripada angin, melainkan illal maniyya, melainkan yang keluar tadi itu mani, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan itu mesti secara yakin. Adapun kalaulah seseorang itu rasa-rasa saja ataupun dia zon, ada keluar sesuatu daripada kemaluan depan ataupun keluar kemaluan belakang, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk dia. Kerana baginda Nabi SAW telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila kamu mendapati dalam perut kamu ada sesuatu perkara. Maksudnya kita rasa nak kentut lah lebih kurangnya. Fa ushkila alaihi, kemudian dia rasa ragu, akharaja minhu syai'un amla, adakah keluar sesuatu ataupun tidak. Fala yakhrujanna minal masjidi, maka Nabi kata janganlah kamu keluar daripada masjid, iaitu janganlah kamu memberhentikan ibadat sembahyang kamu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sehinggalah kamu confirm mendengar, kamu yakin kamu dengar suara ataupun kamu dapati ada bau. Jadi Nabi SAW telah ajar kepada para sahabat untuk mereka mesti rasa yakin kalaulah ada sesuatu perkara yang keluar daripada dua kemaluan mereka, barulah dikira ibadat mereka lakukan tadi itu batal. Adapun kalaulah kita hanya rasa-rasa sahaja ada sesuatu yang keluar, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk yang kita ambil tadi. Syarat pertama, mestilah yakin keluar sesuatu daripada dua jalan, sama ada kemaluan depan ataupun keluar daripada jalan belakang. Kemudian yang keluar tadi itu daripada orang yang hidup, dan juga mestilah jantina dia tadi itu mestilah jantina yang jelas. Adapun orang yang mati, kalaulah keluar sesuatu daripada dua kemaluan dia, contoh setelah mana kita mandikan mayat,
dan kita telah ambil wuduk dia, tiba-tiba keluar sesuatu daripada kemaluan dia, maka tidak membatalkan wuduk yang telah kita ambil bagi mayat tersebut. Hanya wajib kita hilangkan najis yang keluar daripada dua kemaluan mayat tersebut sahaja. Sebab dia tidak ada taklif lah ketika itu, hanya perlu kita hilangkan najis yang ada pada mayat tersebut. Kemudian syarat yang lain mestilah daripada orang yang ada jantina yang jelas. Adapun orang yang khunsa muskil, iaitu orang yang mempunyai dua alat jantina yang berfungsi. Dia ada dua alat jantina. Contohnya orang khunsa muskil. Yang kita namakan khunsa muskil, iaitu orang yang mempunyai dua alat jantina. Iaitu sama ada dia ada kemaluan lelaki dan juga ada kemaluan perempuan dan dua-duanya berfungsi. Maka orang ni jaranglah berlaku dan kita tidak boleh kategorikan sama ada dia ni lelaki ataupun dia ni perempuan. Maka bagi golongan yang khunsa muskil, mereka tidak batal wuduk apabila keluar sesuatu daripada dua kemaluan. Jadi kalaulah seseorang itu keluar daripada zakar dia sesuatu, contohnya air kencing, maka tak batal bagi khunsa muskil. Dia batal apabila keluar daripada dua-dua kemaluan secara serentak ataupun berterusan. Contohnya daripada zakar dia keluar sesuatu, kemudian daripada faraj dia pun keluar sesuatu. Maka ketika itu barulah batal wuduk bagi khunsa muskil tersebut. Ini jangan berlakulah kes yang special sikit lah, special case. Tetapi perbahasan tentang khunsa muskil ini memang dibicarakan di dalam kitab-kitab para ulama, dan para ulama telah menulis suatu risalah ataupun kitab yang khusus membicarakan tentang hukum hakam bagi khunsa muskil. Boleh tengoklah perbahasan dalam kitab tersebut. Jadi kalau orang yang khunsa muskil, mesti keluar sesuatu daripada dua kemaluan dia. Kalau hanya keluar daripada salah satu daripada dua kemaluan dia, maka tidak membatalkan wuduk dia tadi. Dan yang keluar tadi itu sama ada rihun au ghairuhu. Jadi sama ada keluar itu dalam bentuk angin, yang ni contohnya kita kentut, ataupun yang selain daripada angin. Ini nak bagi isyarat kadang-kadang ada yang keluar tadi itu perkara yang biasa keluar. Contohnya air kencing ataupun tahi ataupun keputihan bagi perempuan yang telah keluar daripada had yang wajib dia basuh. Jadi perbahasan tentang keputihan bagi perempuan, apabila keputihan tadi telah keluar kepada had yang wajib dia basuh, maksudnya pada zahir faraj dia, maka ketika itu telah batal lah wuduk perempuan itu tersebut. Itu perkara yang ghalib keluar. Ada perkara yang tidak ghalib keluar, contohnya keluar cacing ataupun keluar batu ataupun keluar biji-bijian. Contohnya dia makan biji buah. Dia makan buah tembikai misalnya sekali dengan biji-biji. Tiba-tiba bila dia duduk tu, tiba-tiba keluar biji daripada kemaluan dia. Dia tak keluar sesuatu yang lain, tetapi keluar biji buah tadi atau keluar batu daripada kemaluan dia, maka ketika itu juga batal wuduk dia. Sama ada keluar tadi tu perkara yang biasa keluar ataupun perkara yang tidak biasa keluar, batal juga. Melainkan mani, iaitu keluarnya mani orang itu tersendiri. Mani dia sendiri, bukan mani orang lain lah. Kalau mani orang lain maka membatalkan wuduk dia. Tetapi kalaulah seseorang itu keluar mani diri dia sendiri pada kali pertama, maka ketika itu batallah. Maka ketika itu tidak membatalkan wuduk dia, hanya mewajibkan bagi diri dia untuk mandi wajib. Kita telah nyatakan pada perbahasan minggu lepas lah syarat-syarat mandi wajib, iaitu keluar mani bagi diri dia sendiri, iaitu pada kali yang pertama tu lah, bukan kali yang kedua. Maksudnya keluar kali yang pertama. Dan air mani tadi tidak bercampur dengan air mani orang lain lah. Kalaulah air mani itu bukan air mani diri dia, contohnya air yang mani tadi itu adalah air mani suami dia keluar, maka ketika itu dia tidak mandi wajib tetapi membatalkan wuduk yang dia ada. Itulah syarat yang pertama. Perkara yang membatalkan wuduk iaitu keluar sesuatu daripada salah suatu dua jalan, sama ada jalan depan ataupun jalan belakang. Sama ada keluar tadi itu perkara yang biasa keluar ataupun perkara yang jarang-jarang keluar, contohnya batu ataupun biji-bijian ataupun darah keluar ataupun angin sekalipun, membatalkan wuduk dia. Melainkan kalau yang keluar itu adalah mani diri dia sendiri, maka ketika itu tidak mewajibkan untuk dia berwuduk,
tetapi dia mewajibkan perkara yang lebih besar, iaitu dia kena mandi wajib. Kemudian perkara yang kedua yang membatalkan wuduk, dia kata zawalul akli binaumin aw ghairihi, iaitu hilangnya akal dengan sebab dia tidur ataupun selain daripada dia tidur. Melainkan illa nauma qa'idin mumakkinin maka'adatahu minal ardi. Melainkan bagi orang yang tidur yang duduk tetap papan punggungnya pada bumi, iaitu pada lantai ataupun tempat duduk ataupun kerusi yang dia duduk. Jadi ada orang yang hilang akal dengan sebab dia tidur. Apabila seseorang itu telah tidur, maka hilanglah akal dia, hilang dah tamyiz, sebab dia tidak tahu dah perkembangan yang selain daripada dunia luaran, dia dah hilang. Apabila seseorang itu telah tidur, maka hilanglah akal dia. Jadi sama ada dia tidur ataupun perkara-perkara yang lain. Contohnya dia gila, ataupun dia sawan, ataupun dia pitam, ataupun dia pengsan, ataupun dia mabuk. Maka semua perkara ini menyebabkan hilang akal. Jadi barang siapa yang hilang akal, sama ada dia tidur ke, ataupun dia gila, ataupun dia datang sawan, ataupun dia mari pitam, ataupun dia pengsan, ataupun ada kes yang dia kena sihir, menyebabkan hilang ingatan dia, maka ketika itu batallah wuduk seseorang tersebut. Kemudian ada juga kes orang yang dia makan obat, tiba-tiba dia jadi mabuk, menyebabkan hilang akal. Maka samalah juga, apa perkara yang boleh menyebabkan hilangnya akal, itu menyebabkan batal wuduk seseorang tersebut. Melainkan kalaulah dia ni tidur yang tetap papan punggung dia pada lantai ataupun pada bumi yang dia duduk, maka ketika itu tidak membatalkan, kerana pada ketika itu angin tidak boleh keluar daripada kemaluan dia. Contohnya seseorang itu duduk dalam keadaan ittiba. Biasanya dalam orang Arab ataupun ketika mana kita mendengar khutbah ataupun kita mendengar ceramah, biasanya kita duduk begini, lutut kita dekatkan dengan dada, kemudian kita ikat dengan kain ataupun kita ikatkan dengan tangan. Ini dinamakan sebagai duduk ittiba. Maka bila mana kita duduk begini, angin tidak dapat keluar daripada kubul kita ataupun dubur kita. Kalau kita duduk tetaplah, bila kita tutup ini memang kita tak bergerak. Melainkan kalau kita bergerak, maka ketika itu kalau kita tidur bergerak, maka itu barulah batal wuduk kita. Jadi salah satu cara yang tidak membatalkan wuduk juga adalah cara duduk ittiba, ataupun kita duduk dalam keadaan tetap papan punggung kita. Contohnya kita duduk dalam keadaan bersila, maka ketika itu tidak batal wuduk kita kerana tetap papan punggung kita pada bumi. Jadi bagaimanakah kita nak mengenal seseorang itu tidur ataupun tidak? Kerana kita nyatakan kalaulah tidur itu boleh menyebabkan hilang akal. Jadi salah satu cara untuk kita kenal tidur ataupun tidak, iaitu apabila seseorang itu bermimpi. Maka mimpi adalah salah satu alamah bagi tidur. Satu cara nak kenal seseorang itu tidur ataupun tidak, iaitu dia bermimpi. Ada pun satu lagi, iaitu mengantuk. Dalam bahasa Arab kita namakan nu'as. Biasanya orang tak boleh nak beza antara nu'as dan juga mengantuk. Jadi nu'as iaitu apabila kita dalam keadaan boleh lagi mendengar perkataan orang lain walaupun kita tak faham, maka ketika itu dinamakan sebagai mengantuk ataupun nu'as. Adapun kalaulah kita dah tak dengar apa yang orang cakap, maka ketika itu confirmlah bahawa kita telah tidur. Maka kalaulah kita tidur dalam keadaan kita duduk tidak tetap, maka ketika itu batallah wuduk yang telah kita ambil, kerana pada ketika itu tidur tadi merupakan mazinnatul hadas, tempat yang boleh keluar hadas. Boleh jadi kita keluar angin ataupun keluar sesuatu perkara. Kerana apabila kita telah tidur, maka akal kita sudah lagi tidak mengikat perbuatan yang kita lakukan. Kita telah hilang kewarasan apabila kita telah tidur, maka ketika itu batallah wuduk kita. Kemudian ada satu faedah yang dinyatakan dalam kitab-kitab para ulama. Antara lain yang dikatakan bahawa apabila seseorang Nabi itu tidur, mereka tidak batal wuduk. Tidak batal wuduk seseorang Nabi apabila mereka tidur ataupun pengsan. Kerana hati mereka tidak tidur, hanyalah apabila mereka pengsan ataupun mereka tidur, itu hanya melebahkan tubuh badan mereka sahaja. Nabi ini apabila dia tidur, hati mereka tidak tidur.
Kemudian kalaulah Nabi ini pengsan, itu tidak menghilangkan akal dia, hanya melemahkan tubuh dia sahaja. Jadi hati yang tidak tidur dan juga badan yang lemah itu tidak menghilangkan kewarasan akal. Ini merupakan khususiyah perkara yang khusus bagi para nabi dan juga para rasul, iaitu wuduk mereka tidak terbatal apabila mereka tidur dan juga mereka pengsan. Sebab itu bila kita tengok ada satu hadis Nabi SAW bersabda, inna ma'syarul anbiya tanamu a'yununa walam tanamu qulubuna. Sesungguhnya kami ini para nabi dan juga para rasul, mata kami tidur akan tetapi hati kami tidak tidur. Oleh kerana berdasarkan hadis tersebut, maka para ulama menyatakan bahawa apabila nabi ini tidur, maka wuduk mereka tidak terbatal. Bahkan kalaulah mereka pengsan sekalipun, wuduk mereka tidak terbatal, hanya melemahkan tubuh mereka sahaja. Dan perkara tersebut tidak menghilangkan kewarasan akal bagi para nabi dan juga para rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbahasan yang lain yang kita boleh nyatakan, kenapakah tidur orang yang tetap papan punggung ini tidak membatalkan wuduk dia? Kerana kita telah melihat dalam beberapa hadis baginda Nabi SAW, para sahabat diriwayatkan apabila mereka sembahyang, contohnya pada sembahyang maghrib, mereka menunggu untuk sembahyang isyak. Jadi apabila mereka menunggu untuk sembahyang isyak, mereka itu ada yang tertidur dalam keadaan mereka menunggu untuk sembahyang isyak, sehingga ada diriwayatkan bahawa ada para sahabat yang apabila mereka tertidur, mereka terhangguk-hangguk, tidur sampai terhangguk-hangguk. Kemudian apabila masuknya waktu isyak, mereka terus sembahyang tanpa mereka berwuduk. Maka berdasarkan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud, boleh tengoklah perbahasan hadis tadi itu panjang. Apabila para sahabat mereka tidur sambil mereka menunggu waktu isyak, dalam keadaan mereka ini tetap papa punggungnya dan kepala mereka terhangguk-hangguk, itu diriwayatkan dalam beberapa hadis. Kemudian apabila masuknya waktu isyak, mereka terus sembahyang bersama Nabi SAW tanpa mereka mengambil wuduk yang baru. Maka para ulama beristimbat berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahawa apabila seseorang itu tidur dalam keadaan tetap papan punggungnya, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk dia, kerana perkara tersebut bukanlah mazinatul hadas, kerana tidak keluar, bukanlah boleh menyebabkan keluar hadas pada keadaan mereka duduk pada keadaan tersebutlah, lebih kurang begitulah. Kemudian perkara yang ketiga, dia kata iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Iaitu perkara ketiga yang membatalkan wuduk, iaitu bersentuh kulit antara lelaki dan juga perempuan, yang mana kedua-duanya sudah dewasa, dan ajnabi, iaitu orang yang boleh kahwin. Mereka ni bukanlah mahram. Kemudian bersentuh tadi pula dengan tiada berlapis. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin, iaitu bersentuh kulit antara lelaki dan juga perempuan yang mana kedua-duanya sudah dewasa dan juga mereka ini adalah ajnabi, iaitu orang yang boleh berkahwin. Mereka ni bukan yang mahram dan bersentuh tadi dalam keadaan yang tidak berlapis. Jadi apabila bersentuh kulit antara kulit berlainan jantina, sama ada dalam keadaan syahwat ataupun tidak syahwat, tidak ada rasa keinginan nafsu sekalipun, maka di sisi mazhab kita membatalkan juga wuduk dia. Maka termasuklah dalam kulit, iaitu gusi dan juga lidah, itu dikira kulit juga. Jadi kalaulah kita sentuh gusi ataupun lidah jantina yang selain daripada kita, yang merupakan ajnabi bagi kita, maka ketika itu batallah wuduk kita. Ada pun rambut ataupun gigi ataupun kuku, itu bukan daripada kulit, maka kalaulah kita sentuh rambut misalnya, ataupun kita sentuh gigi ataupun kuku orang lain yang bukanlah mahram bagi kita, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk kita. Jadi disyaratkan yang bersentuh ini adalah basyarah, iaitu kulit
Sama ada kulit tadi itu adalah gusi ataupun lidah, termasuklah juga perbahasannya. Kemudian ada khilaf di dalam mazhab kita sama ada mata ataupun tulang yang timbul. Contohnya di aksiden kemudian keluar tulang. Adakah tulang itu dikira kulit ataupun tidak? Maka khilaf di kalangan Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Imam Ibnu Hajar menyatakan batal juga kalau kita sentuh dalam mata ataupun tulang yang telah zahir. Adapun di sisi Imam Romli dia kata tidak membatalkan kalau kita sentuh dalam biji mata itu ataupun tulang yang timbul yang tidak ada kulit di luarnya. Sebab itu tidak dinamakan kulit di sisi Imam Romli. Maka tak ada masalah lah kalau kita nak menggunakan pendapat Imam Romli ataupun menggunakan pendapat Ibnu Hajar pada dua masalah tadi. Kemudian ada masalah iaitu apabila anggota tadi itu terpotong. Contohnya kita tengok orang aksiden di tepi jalan menyebabkan anggota dia terpotong. Kemudian kita yang ada wuduk, kita pergi pegang anggota tadi. Adakah membatalkan wuduk ataupun tidak? Maka di sisi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dia nyatakan kalaulah anggota yang terpotong tadi melebihi separuh daripada tubuh badan, maka ketika itu barulah kalau kita sentuh kulit anggota yang terpotong tadi, maka membatalkan wuduk kita. Adapun kalaulah anggota tadi yang terpotong itu kurang daripada separuh daripada badan, maka tidak membatalkan wuduk kita ambil. Itu di sisi Imam Ibnu Hajar. Adapun di sisi Imam Romli, kalaulah anggota yang terpotong tadi masih lagi kita boleh kenal itu adalah anggota dia. Contohnya kita boleh namakan lagi, oh ini adalah tangan, ini adalah kaki. Maka ketika itu, kalaulah kita sentuh kulit pada anggota yang terpotong tadi, yang bukan jantina yang sama, mestilah dia itu adalah ajnabi misalnya, tanpa ada berlapik, maka ketika itu membatalkan wudu. Nah, itu ada khilaf lah di dalam mazhab kita sendiri pun ada khilaf pada anggota yang terpotong. Kemudian disyaratkan juga mestilah tadi sudah dewasa, iaitu rajulin wa mura'atin kabiraini, iaitu orang yang telah dewasa. Maka cara kita nak kenal seseorang itu telah dewasa iaitu kalaulah seseorang lelaki itu dia iaitu orang yang telah sampai had syahwah, itu maka dikirakan sebagai orang yang dewasa. Jadi orang yang telah rasa ada syahwah, maka itu telah dikira dia ni adalah kabira ini, iaitu telah dikira kabir, iaitu orang telah dewasa. Jadi bagi orang lelaki, syahwat dia kita nak kenal macam mana apabila zakar ataupun kemaluan dia menegang. Maka ketika itu telah dikiralah seseorang itu telah sampai syahwat. Jadi tengoklah kalau budak tu bila dia sentuh jantina selain daripada dia, kemudian dia rasa ada syahwat, maka ketika itu dia telah dikira dewasa. Apabila zakar dia telah mula menegang, maka orang itu telah ada syahwat. Adapun bagi perempuan, cara nak kenal seseorang perempuan itu telah sampai had syahwat iaitu apabila hati dia itu ada perubahan perasaan. Yakni dia ada dah rasa suka ataupun rasa minat kepada seseorang itu, maka ketika itu dia telah ada syahwat. Jadi apabila seseorang lelaki ataupun perempuan yang telah sampai tahap yang dia ada rasa syahwat, maka apabila dia bersentuh dengan jantina yang lain yang bukan ajnabi, yang bukan mahram bagi dia, iaitu orang yang ajnabi, maka ketika itu batallah wuduk dia. Jadi apabila kita sentuh budak kecil misalnya ataupun budak yang masih lagi tidak sampai kepada umur syahwat, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk kalau kita sentuh budak tersebut atas pendapat yang afsah, atas pendapat yang rajih dalam mazhab kita. Kemudian syarat yang keempat mestilah ajnabi, iaitu orang yang bukan mahram. Jadi orang yang bukan kita ni tak boleh nak kahwin dengan dia. Jadi ada orang yang kita ni tak boleh kahwin secara selama-lamanya. Orang panggil mu'abbad. Maka ini adalah mahram. Mahram iaitu orang yang haram kita kahwin selama-lama dengan dia. Contohnya ibu kita, adik-beradik perempuan kita ataupun nenek kita. Maka mereka ini adalah dikira sebagai mahram. Jadi mahram sama ada melalui cara keturunan, nasab keturunan sebagaimana kita nyatakan tadi, ataupun dengan cara ridha'ah iaitu cara susuan. Itu pun adalah perbahasan yang panjang. Satu lagi dengan cara perkahwinan, musaharah. Jadi sama ada mahram tadi
daripada nasab keturunan ataupun penyusuan ataupun perkahwinan, maka kalaulah seseorang itu bukan mahram kita, contohnya dia ni adalah orang ajnabi, kawan kita ataupun orang lain, maka ketika itu apabila kita bersentuh, maka batallah wuduk kita. Akan tetapi kalaulah dia ini adalah mahram kita, tidak membatalkan wuduk kerana itu bukanlah mazinnatus syahwah, bukanlah tempat ada rasa syahwat. Bila kita bersentuh dengan mak kita, misalnya kita tidak ada rasa pun syahwat. Tetapi kalaulah orang itu ajnabi, boleh jadi ada rasa timbul syahwat. Oleh kerana itulah batal wuduk apabila seseorang bersentuh dengan orang ajnabi. Jadi di sini apabila kita nyatakan batal wuduk bila bersentuh, ada 4 syarat lah lebih kurangnya. Pertama, mesti bersentuh kulit. Kemudian yang kedua, syarat kedua, antara lelaki dan juga perempuan. Kalau sama jantina, tidak membatalkan. Kemudian syarat yang ketiga, kedua-duanya telah dewasa. Yang ini telah sampai rasa syahwat. Ada pun orang budak kecil yang tidak rasa syahwat, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk yang dia ambil. Kemudian syarat yang keempat, mestilah ajnabi, iaitu bukanlah orang mahram bagi kita, dengan maksud kita boleh kahwin dengan perempuan ataupun lelaki tersebut. Itu 4 syarat. Kemudian didatangkan dengan syarat yang kelima, min ghairi hailin, dengan tiada berlapik. Jadi kalaulah ada berlapik, walaupun lapisan tadi itu adalah nipis, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk yang kita ambil. Jadi ada 5 syarat lah lebih kurangnya. Kita bersentuh kulit antara lelaki perempuan yang telah dewasa. Kemudian lelaki dan perempuan tadi tidak ada hubungan, iaitu mereka ini adalah ajnabi, bukannya mahram. Kemudian bersentuh tadi pula dengan cara tidak ada lapisan ataupun tidak berlapik. Contohnya kita sentuh dia ni secara mubasyarah, secara langsung. Ada pun kalau kita sentuh pakaian dia misalnya, ataupun kita sentuh stokin dia ke, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk kita, walaupun pakaian dia tadi itu adalah nipis ataupun kita ada rasa syahwat sekalipun, tidak membatalkan wuduk kita. Jadi orang yang menyentuh dan juga orang yang disentuh, kedua-duanya batal wuduk. Dia tidak kira lah sama ada kita paksa dia sentuh ataupun tidak, tak sengaja sentuh, kedua-duanya batal wuduk bagi orang yang bersentuh kulit antara lelaki dan juga perempuan yang telah dewasa dan juga ajnabi tanpa ada lapik. Itu dalam mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, batal secara mutlak, tak kira lah sama ada dengan syahwat ataupun bukan syahwat. Ada pun mazhab lain, antaranya mazhab Hanafi dan juga Maliki. Saya tidak sentuhlah perbahasan itu, kerana perbahasan yang kita nak bincang pada malam ini khusus di dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian perkara yang keempat yang membatalkan wuduk, insyaAllah saya cuba habiskan pada malam ini, mungkin ambil masa sikit, sebab kalau tak berhenti di sini rasa kurang sikit. Jadi yang keempat dia kata masukubu lil adamiyyi, iaitu memegang kemaluan manusia, au halaqati duburihi, ataupun kita memegang kawasan dubur bagi seseorang manusia. Kita pegang tadi bibatnir rohah, dengan perut tapak tangan, au butunil asabi', ataupun kita pegang tadi dengan perut anak jari. Jadi perkara yang keempat ini apabila seseorang itu memegang kemaluan manusia, sama ada kemaluan tadi yang depan ataupun yang belakang, kita pegang tadi dengan perut tapak tangan kita ataupun dengan perut anak jari. Jadi cara kita nak kenal yang manakah perut anak jari ataupun perut anak tangan ini, apabila kita lekapkan tangan kita, apa yang bersentuh itu adalah dikira sebagai batnir rohah, iaitu perut tapak tangan. Dan kalau ibu jari ni kita letak beginilah, apa yang bersentuh itu dikira sebagai perut tapak tangan kita. Ataupun cara yang kedua, kita basahkan tangan kita, kemudian kita lekapkan tangan kita pada dinding ataupun kain ataupun kertas, yang mana yang kena basah itu, itulah yang dikira sebagai batnir rohah. Jadi apabila seseorang itu memegang kemaluan dia, sama ada kemaluan di depan ataupun di belakang, dengan tapak tangan dia tadi, maka batallah wuduk dia. Jadi sama ada kemaluan tersebut, sama ada kemaluan diri dia sendiri ataupun kemaluan orang lain. Boleh jadi dia pegang kemaluan dia ataupun kemaluan
orang lain. Contohnya ibu dia basuh berok anak dia. Apabila anak dia telah kencing ataupun berok, tiba-tiba dia nak basuh kan. Maka ketika itu apabila dia telah basuh dan memegang kemaluan anak dia, maka batallah wudu dia. Kemudian kita kena tahu kemaluan lelaki, misalnya zakar, itu hanyalah batang dia sahaja, iaitu penis dia sahaja, bukanlah tempat yang tumbuh bulu itu. Tempat yang tumbuh bulu itu tidak dinamakan sebagai zakar, kemaluan. Begitu juga faraj bagi perempuan, iaitu bibir lubang faraj dia sahaja yang dinamakan sebagai kemaluan, bukanlah yang tempat yang tumbuh bulu. Maaflah, benda ni perlu dinyatakan secara jelas, bukan berlapik-lapik, supaya kita tahu hukum dia. Oleh itu, apabila seseorang itu memegang telur dia misalnya, ataupun testis dia, ataupun dia memegang bulu kemaluan, itu tidak membatalkan wuduk dia, hanya sunat bagi dia untuk berwuduk. Jadi apabila dia memegang penis dia sahaja ataupun zakar dia sahaja, batang dia sahaja, itulah yang membatalkan wuduk dia. Kalau perempuan, bibir bagi lubang faraj dia. Kemudian kalaulah di dubur, iaitu tempat yang berkeriput tu, yang bersentuh antara keduanya, itulah yang membatalkan. Jadi kalau kita pegang benda tadi, barulah batal wuduk kita. Sama ada kepunyaan diri kita sendiri ataupun kepunyaan orang lain. Sama ada orang itu dewasa ataupun kanak-kanak, anak kita sendiri ke, anak orang lain ke, hidup ataupun mati, semuanya membatalkan wuduk. Contohnya kita ni kerja sebagai pemandi mayat misalnya. Maka ketika itu kita tidak pakai sarung tangan. Maka kita sentuh kemaluan, kita memegang kemaluan mayat tersebut, maka batallah wuduk kita. Dan batal tadi dia kata kubulul adami, mestilah kemaluan manusia. Adapun kemaluan selain daripada manusia, contohnya haiwan, kalaulah kita pegang kemaluan mereka itu, tidak membatalkan wuduk yang kita ambil. Cuma dalam perbahasan pegang ini, batal bagi orang yang memegang sahaja. Adapun orang yang dipegang, itu tidak membatalkan wuduk dia. Contohnya, kita pegang kemaluan anak kita. Kita pegang kemaluan anak kita. Anak kita ni anak kita lah, maksudnya yang kecil. Dia ada wuduk misalnya, dia nak sembahyang. Kita pergi pegang kemaluan dia, maka ketika itu kita yang batal wuduk. Adapun budak tadi, anak kita itu, mereka tidak batal wuduk sebab mereka bukan bersentuh antara ajnabi. Kita ni adalah mahram dia, jadi tidak membatalkan wuduk. Yang batalnya apabila kita pegang kemaluan. Jadi yang memegang sahaja yang batal, yang dipegang tidak batal. Tapi kalaulah kita pegang kemaluan kita sendiri, batal lah, sebab itu diri kita sendiri. Itu batal, tak ada masalah lah. Tapi kalau kita pegang orang lain, orang yang dipegang itu tidak batal. Dia berbeza antara yang disentuh dan juga yang menyentuh. Kalau yang menyentuh dan juga disentuh, kedua-duanya batal. Tetapi kalau buat pegang ni, hanya yang memegang sahaja batal, yang dipegang tidak batal. Jadi dalam kitab dinyatakan ada 8 perbezaan antara pegang dan juga sentuh. Kita dah nyatakan perkara yang ketiga, iaitu menyentuh antara kulit lelaki perempuan. Kemudian yang keempat ini, memegang tapak tangan ataupun tapak jari kepada kemaluan. Jadi ada 8 perbahasan. Jadi kalaulah kita bahas, kalau dalam perbahasan tentang pegang ini, dia batal orang yang memegang, tetapi orang yang dipegang tidak batal. Contohnya kita nyatakan tadi, ibu memegang kemaluan anak dia. Anak dia tidak batal wuduk, tetapi hanya ibu yang batal. Tetapi kalau permasalahan sentuh dengan kulit lelaki dan juga perempuan, sama ada yang menyentuh ataupun yang disentuh, kedua-duanya batal. Itu satu perbezaan. Perbezaan yang kedua, pada masalah pegang dengan tangan ini, tidak ada beza antara lelaki dan juga perempuan. Jadi kalaulah kita pegang orang yang sama jantina dengan kita, batal juga, tak ada masalah lah. Walaupun dia ni bukanlah berjantina yang lain. Contohnya kita pegang kemaluan lelaki yang lain, batal juga. Sebab kita pegang kemaluan dia. Dia tak kira jantina. Tetapi dalam bab sentuh, mesti ada perbezaan antara jantina yang berbeza. Mesti lelaki menyentuh perempuan, barulah batal. Itu perbezaan yang kedua. Kemudian perbezaan yang ketiga, kalau kita pegang kemaluan ini, boleh jadi pada diri kita sendiri dan juga pada orang lain.
Adapun dalam bab sentuhan itu mesti ada dua pihak, iaitu lelaki dan juga perempuan. Jadi mesti dengan orang lain. Jadi kalau kita sentuh kulit kita, itu tidak membatalkan wuduk. Yang batal apabila kita sentuh kulit orang lain. Tetapi dalam bab pegang kemaluan, kalau kita pegang kemaluan diri kita sendiri sekalipun, itu boleh membatalkan wuduk kita. Ini perbezaan yang ketiga. Kemudian perbezaan yang keempat, dalam bab pegang tidak batal melainkan kalau kita pegang menggunakan tapak tangan. Jadi kalaulah kita pegang menggunakan selain daripada tapak tangan, contohnya kita pakai sarung tangan ataupun kita pegang kemaluan tadi menggunakan bahagian belakang daripada tangan, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk kita. Tetapi dalam perbahasan tentang bersentuhan antara lelaki dan juga perempuan, batal walaupun tidak menggunakan tapak tangan. Sebab apabila dalam bab sentuh, sama ada mana-mana anggota yang ada kulit, maka ketika itu batallah wuduk kita. Itu perbezaan yang keempat. Kemudian perbezaan yang kelima, dalam masalah pegang ini dia tidak khususkan kepada bukan mahram. Sama ada mahram ataupun tidak mahram, apabila kita pegang kemaluan, batal juga. Tetapi dalam bab sentuhan, itu hanya khusus bagi orang yang bukan mahram, iaitu ajnabi. Apabila kita menyentuh orang ajnabi, maka barulah batal wuduk kita. Adapun orang yang bukan ajnabi, iaitu mahram kita, apabila kita sentuh kulit mereka, contohnya kita sentuh ibu kita sentuh adik kita, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk kita. Itu syarat, itu perbezaan yang kelima lah. Kemudian perbezaan yang keenam, apabila kita pegang kemaluan, batal apabila kita memegang kemaluan yang terpotong, walaupun jika kita masih lagi nampak anggota tadi. Kita boleh lagi namakan anggota tadi itu sebagai kemaluan. Contoh, bila kita jalan di tepi jalan, tiba-tiba kita nampak ada suatu daging, ketulan daging. Kemudian kita tengok, oh ini adalah kemaluan. Kita boleh rasa, oh ini adalah kemaluan yang terpotong. Maka apabila kita pegang kemaluan tersebut, dan benda tadi kita masih lagi boleh namakan sebagai kemaluan, maka ketika itu batallah wuduk kita. Akan tetapi dalam permasalahan sentuh, sebagaimana kita telah nyatakan tadi, atas pendapat Ibnu Hajar, itu tidak membatalkan wuduk kita apabila kita menyentuh sesuatu anggota yang terpotong, melainkan kalaulah telah melebihi daripada separuh daripada anggota tubuh badan. Jadi nak membatalkan wuduk, kalau kita sentuh anggota yang terpotong mesti lebih daripada separuh badan. Itu di sisi Imam Ibnu Hajar. Jadi ini adalah perbezaan yang keenam lah antara kita pegang dan juga dengan sentuh. Jadi kalau dengan sentuh, itu tidak membatalkan anggota yang terpotong. Akan tetapi kalaulah kita pegang anggota yang terpotong, yang kita masih lagi boleh namakan benda itu adalah kemaluan, apabila kita pegang kemaluan tersebut, walaupun telah terpotong, maka ketika itu batallah wuduk kita. Dia ada perbezaan yang dalam lah sikit dalam permasalahan ini. Kemudian dalam permasalahan tentang pegang, hanya pada kemaluan barulah batal. Adapun pada anggota yang lain tidak batal. Tetapi dalam bab sentuhan, itu tidak hanya kepada kemaluan, bahkan boleh pada anggota yang lain, asalkan anggota tadi ada kulit. Maka batallah wuduk apabila bersentuhan. Tetapi dalam bab pegang, mesti batal apabila pegang kemaluan. Adapun pegang selain daripada kemaluan, itu tidak membatalkan wuduk. Kemudian perbezaan yang ke-8, kalaulah kita pegang ini, dia tidak ada beza sama ada sampai umur syahwat ataupun tidak ada syahwat. Apabila kita pegang saja kemaluan, maka batallah wuduk kita. Akan tetapi dalam bab wuduk, mestilah seseorang itu dikatakan telah sampai had syahwat, barulah dikira batal wuduk apabila bersentuhan antara jantina lelaki dan juga jantina perempuan. Ada pun mereka yang tidak sampai had syahwah, contohnya budak kecil ataupun orang gila, bila dia bersentuhan, maka ketika itu tidak membatalkan wuduk mereka. Itulah sedikit tentang perbahasan perkara-perkara yang membatalkan wuduk seseorang. Ambo rasa hari ini lajulah sikit ambo ceritanya. Mungkin ada yang terlepas pandang dan juga mungkin ada perkara yang tidak jelas. Kalau ada perkara-perkara yang tidak jelas itu, bolehlah nyatakan. InsyaAllah kita akan jelaskan balik pada perbahasan minggu hadapan.
insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ambo minta maaf atas apa kekurangan yang ada pada malam ini, dan segala yang baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala ampuni diri kita dan juga kedua ibu bapa kita dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina